Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu Usul Tauhid fi Ma'rifati Turukil Iman li Rabbil Majid. Kitab ni fardu ain. Maksudnya fardu ain, fardu tu maknanya wajib, ain tu maknanya individu, setiap seorang. Bukan kitab ni wajib, ilmu dalam kitab ni yang wajib. Tak mengaji kitab ni pun, tapi mengaji kitab lain yang ilmunya sama, tak apa dah, memadai. Bukan sebab kitab ni, tapi sebab ilmu yang ada dalam kitab ni, hukumnya wajib. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Maknanya kalau mengaji akan ilmu yang ada dalam kitab ni boleh pahala, dan meninggalkan mengaji ilmu dalam kitab ni boleh dosa. Kita kena faham gini, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Maksiat tu maknanya luas. Jangan kita pandang maksiat tu hanya zina. Zina salah satu daripada maksiat, tapi bukan zina sahaja maksiat. Jangan kita pandang minum arak, tikam nombor ekor je maksiat. Antara lain maksiat ialah meninggalkan solat pun maksiat. Dan antara lain juga meninggalkan pengajian pun maksiat. Yang ni orang banyak tak sedar. Dia kutuk orang benda tikam nombor ekor. Yang dia tak datang mengaji maksiat tau. Kan? Dosa. Bukan orang kata hukum harus. Kalau harus datang tak apa, tak datang pun tak apa. Tapi tak datang pengajian berdosa. Kerana mengekalkan diri dalam kejahilan. Kerana orang yang nak layak masuk dalam syurga bukan orang yang jahil. Jahil tempatnya neraka. Kerana apa? Bila dia jahil ilmu, maka amalnya jadi tak sah. Mana dia tak tahu,
Rukun semayang, semayang memang semayang. Tanya rukun semayang boleh? Tak boleh. Sebab baca dalam kitab-kitab fiqh, syarat sah semayang ada 8. Yang ke-8 dia kata mengetahui mana yang termasuk rukun dan mana yang sunat. Maknanya mengetahui akan kaifiat semayang. Maknanya kena tahu cara semayang. Maksud cara semayang tu rukun semayang. Dia kena pandai bilang 13 rukun tu. Tamu apa, 2 apa, 3 apa. Tiba-tiba dia tak tahu. Dia semayang tu sah tapi berdosa. Kenapa berdosa? Semayang dalam keadaan jahil. Tu banyak orang tak sedar perkara ni. Dia ingat asas semayang sudah, mana boleh. Kan? Dia tak mengesahkan. Sama juga, walaupun kita pandai bawa kereta, tapi kalau tak ada lesen kena tak saman? Boleh tahan, JBJ tahan. Kan? Dia pun jawab, asal nak saman pula? Saya pandai bawa kereta. Saya tak langgar tiang. Saya tak langgar orang. Kata polis, ni bukan masalah langgar tiang, tak langgar tiang. Masalah awak tak ada lesen, tidak mengesahkan bahawa awak boleh bawa kereta. Bila awak tak ada pengesahan boleh bawa kereta, maka hukumnya awak tak boleh bawa kereta. Tapi tak apa, itu hukum dunia. Paling kuat pun tak kena dosa, paling kuat kena bayar saman je lah. Tak banyak mana 300. Kan? Saman bayar je lah. Ada duit banyak kan, bayar. Tapi kalau bab akhirat ni boleh dibayar, tak apalah, senang kita. Dunia ni kerja puluh sungguh sampai jadi jutawan, sok balik akhirat mana-mana dosa bayar je. Senang kalau begitu. Masalahnya tak jadi begitu. Kaya pun kena. Masalahnya balik jumpa Allah nanti, tak kira mu kaya ke miskin, dosa kamu tidak boleh dibayar dengan duit ringgit. Bila salah dihukum, diazab oleh Allah. Samalah juga ni. Maknanya semayang tu betul semayang, tapi tak jadi sah kerana lesennya tak ada tu. Pengesahannya. Apa lesennya? Ilmu. Ilmunya tak ada. Baik. Jadi kita sambung kitab kita ni, iaitu kitab Usul Tauhid. Kitab ada lagi ke? Takut hilang dah ke apa ke? Tak tahu lah. Lama dah kan. 3 bulan. Kan? Baik, kita sambung. Muka surat berapa? Muka surat 12. Kan? 12 kan? Bahagian bawah ada kurungan tu. 3 baris daripada bawah. Betul kan? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula yang kedua daripada 2 bahagi, daripada ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf menuntut mengetahui. Okay, kita pergi satu-satu. Bermula yang kedua daripada 2 bahagi. Maknanya ini yang kedua daripada 2 bahagi, 2 bahagian. Mana yang 2 bahagian tu? Masa awal dulu, entah tahun 2 tahun lepas ke, setahun lepas ke, masa mula-mula kita baca kitab ni dulu. Boleh rujuk dekat muka surat 5. Awal dulu, kitab Jawi lah. Dekat bahagian bawah dia ada tulis tajuk Babun fi bayanil ilmi alladhi yajibu alaina an tatlubahu. Kan? Tajuk tu. Kemudian dia kata apa? Ini suatu bab pada menyatakan ilmu yang wajib atas kita. Tu saya kata bukan saya pandai-pandai ni. Kalau saya pandai-pandai boleh lawan saya balik. Tapi ini ulama kata. Dia kata wajib. Apa makna wajib? Dapat pahala, tak buat dapat dosa. Ini adalah bab yang menyatakan ilmu yang wajib atas kita menuntut mengetahui akan dia. Mana wajib kita belajar. Soal faham bukan bicara. Allah tak marah kita kenapa tak faham. Allah marah kita kenapa tak menuntut. Kenapa tak belajar. Ilmu dunia kita menuntut sampai menara gading. Ilmu dunia habis tingkat darjah, tangga sekolah habis capai sampai ke bumbung sekolah dia naik. Nak ceritanya bab ilmu akademik sungguh-sungguh. Dan ilmu akhirat naik tangga masjid je, takkan tak boleh. Tapi buat lebih kurang. Tapi pandai doa, minta diluahkan rezeki. Nak luah rezeki macam mana? Apa Allah suruh mu tak ikut? Kan tak? Jadi menuntut mengetahui akan dia. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu yang dikehendaki di sini iaitu ilmu syarak. Ilmu yang dimaksudkan wajib tu ilmu syarak. Yang 2 bahagi. Ilmu syarak tu Syekh dia bahagikan pada 2 bahagi. Kemudian dia kata pertamanya ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Itu yang pertama.
Ilmu usuluddin, ilmu tauhid ni kita dah hurai dia sebelum PKP lagi hari tu. Berbulan-bulan kita syarah. Kemudian barulah kita sambung yang kita nak baca malam ni. Sebab itulah dia kata inilah yang kedua daripada dua bahagi. Maknanya yang pertama apa dia? Ilmu usuluddin. Yang keduanya ilmu yang dia nak bicara dalam bab ni sekarang ni. Okey, baik. Kita tengok apa dia ilmu yang kedua ni. Dia kata bermula yang kedua daripada dua bahagi daripada ilmu yang wajib. Yang wajib mesti kena belajar atas tiap-tiap mukallaf. Siapa yang kena wajib ni? Mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang diberatkan ke atas dia hukum-hukum agama. Tu makna mukallaf. Siapa dia? Orang yang diberatkan hukum-hukum agama atasnya. Ada 4 sifat dia ataupun ada 4 ciri dia. Kita ringkas-ringkas. Sebenarnya dah ulang, dah cerita dah bab ni. Tapi biasalah PKP 3 bulan tak ada kuliah. Dia tak ingat dah. Yang diingat corona je lah. Kan? Ingat emas dia takut tertinggal. Apa dia 4 ciri tu? Yang pertama iaitulah akil, yakni berakal. Keluar daripada berakal gila, pengsan, pitam, koma dan sebagainya lah yang tidak berakal. Maknanya bila orang tu berakal, dia jadi mukallaf. Maka wajib dia kena ikut apa saja hukum yang ditetapkan ke atas dia. Dia kena ikut segala hukum yang Allah telah tetapkan. Itu yang pertama. Adapun kalau tak ada akal, contohnya orang gila dan sebagainya, tak diwajibkan atas dia kena ikut hukum-hukum agama. Sekalipun orang gila minum arak tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak ada pahala dosa. Sebab pertama dia tak ada akal. Nah, itu orang gila. Dia kata syok gitu, syok jadi gila. Nampak? Tengok macam jadi gila. Jaga jalan kat traffic light. Tu kita tak nak lah gila tak. Tapi kalau takdir Allah buat nak macam mana? Tapi gitu. Sebab tu orang tua kata dulu orang gila ni jangan kutuk ahli syurga. Sebab apa jadi ahli syurga ni? Dia tak termasuk dalam mukallaf. Dia tak bicara langsung pahala dosa. Balik jumpa Allah nanti terus masuk syurga. Nak timbang apa? Akal dia tak waras. Itu Allah Maha Adil, kan? Okey, itu yang pertama, akal. Yang kedua, baligh. Bukan baligh, banyak kita sebut baligh, bukan baligh. Huruf belakang tu bukan kha, ghain. Jadi bunyinya baligh. Baligh tu maksudnya sampai umur. Umur dalam bab Islam kita ni yang dikira baligh ni umur 9 tahun paling minimum, maksimum 15 tahun. Tanda-tanda keluar, lelaki keluar air mani, perempuan keluar air mani juga ataupun keluar haid. Jadi tanda dia, itu tanda baligh. Tapi tanda tu mesti keluar dalam lingkungan umur 9 ke 15. Kalau bawah 9 tak kira baligh. Contohnya keluar air mani umur 7 tahun. Tak banyak mana sebaldi keluar air mani. Walaupun sebaldi keluar tak dikira baligh. Sebab apa? Sebab tak sampai umur 9 tahun. Tu kena mengaji ilmu ni. So dapat cucu tengok baru umur 8 tahun hantar ngaji pasti. Ingatkan kencing air mani keluar. Jangan kata balik, tak balik lagi sebab belum 9 tahun. Tu kena faham. Manalah tahu Allah buat benda pelik sikit. Jadi itu balik. Bila balik maka dia jadi mukallaf. Kalau belum balik bukan mukallaf lagi. Suatu budak-budak tak diberati dengan pahala dosa. Tapi yang menanggung pahala dosanya ibu bapanya. Sebab tu bila umurnya 7 tahun diajak-ajaknya semayang. Kemudian bila umurnya sudah 9 tahun dipaksanya semayang. Kalau tak semayang rotan. Sebab apa? Sebab 9 tahun dah mula tarikh balik. Tempoh balik dah mula nak masuk. Sama ada syarat dia dah, tanda dia dah keluar ke belum. Cuma kita nak didik dia. Tapi 7 tahun jangan rotan lagi. Sebab dia belum balik. Cuma kita ajak-ajak. Ajar-ajar dia macam mana diri, rukuk, sujud dan sebagainya. Tu. Jadi balik. Sebab tu ulama buat contoh. Katalah ada aksiden dekat Pekan Beruah kita ni, kat kona lipat sana tu, lori kontena jatuh. Kan? Lori kontena benda, kontena kasbek jatuh. Jadi bertintin jatuh atas jalan. Lepas tu ada budak-budak sekolah daripada sekolah Beruah tu balik jalan kaki.
Dia pun tengok, tin apa ni? Seorang ambil tiga tin. Nampak? Dia balik 3 orang, seorang ambil 3 tin. Dia pun tak tahu apa-apa. Dah budak darjah 2 tak tahu apa-apa lagi. Balik tak lagi? Kan? Masa tu tak balik lagi, katalah contoh. Dia pun pergi minum. Kan? Ada 3 orang, Abu, Ali, Kasim. Contoh. Do re mi lah. Do re mi. Contoh. Do pun minum 3, re minum 3, mi minum 3. Lah kali do balik rumah mi, re balik rumah do. Bak pening. Mabuk dah, tak tahu mana rumah. Dosa tak? Tak dosa. Siapa tak dosa? Tak balik. Tapi kalau mak bapak dia tahu anak dia yang belum balik minum arak, mak bapak dia biar, tak apa, belum balik. Mak bapak tanggung dosa. Anak tak dosa. Dan mak bapak kan tahu dah tu arak, bagi juga apa. Dia begitu. Okay? Itu balik. Yang ketiga, ciri-cirinya tadi akil, balik. Yang ketiga, sempurna panca indera. Makna sempurna panca indera ni mata dengan telinga sihat. Tidak buta dan pekak serentak. Kalau buta dan pekak tu serentak, sama ada sejak azali atau baru jadi, bukan mukallaf. Mata buta bukan rabun. Rabun tak termasuk, rabun masih lagi mukallaf. Ni buta sungguh, gelap terus, tak nampak apa. Lepas tu dah lah buta, pekak pula tu. Bukan pekak badak dengar sikit. Ini badak pun tak ada dah, pekak terus. Tak dengar apa. Bila mata buta dan pekak terus, dia bukan mukallaf. Maka tak wajib semayang, tak wajib mengaji, tak wajib apa-apa atas dia. Dia nak buat apa suka hati dia. Tak berdosa apa pun. Andai kata tak ada, dia pergi rogol perempuan pun tak berdosa juga. Tapi macam mana dia rogol? Tak tahu sajak nah. Nak contoh lah. Kan? Nak cerita buat contohnya. Jadi tak ada mereka tak dikenakan pahala dosa ke atas dia. Sebab apa? Macam mana nak kira pahala dosa? Hidup dia tu payah dah dengan 2 ni tak ada. Mata tak ada, nak tengok macam mana? Telinga tak ada, nak dengar macam mana? Contoh ambil satu mudah lah. Dia nak semayang. Macam mana dia nak semayang? Memang kita kata, apa salah tak boleh semayang Ustaz? Semayang kan pakai tangan kaki, betul. Tapi semayang ada waktunya. Macam mana dia nak tahu waktu sedangkan mata tak nampak, telinga tak dengar? Kita tunjukkan dia, tengok jam nak tengok macam mana jam, mata tak nampak. Betul tak? Kita panggil azan, tak payah kata azan tepi telinga dia, ambil speaker masjid, sekup terus atas kepala dia, tak dengar juga. Sebab pekak kan tadi, maka dia tak boleh. Nak semayang macam mana? Mata tak nampak, telinga pun tak dengar. Mengaji lagi lah, kita panggil dia dengar kuliah, dia hangguk je lah, tapi apa benda dengar? Tak dengar kan? Jadi tak perlu mengaji, tak perlu pergi masjid, kan? Jadi kita sangka baik lah, sangka baik. Yang tak datang lagi tu boleh jadilah, kan? Mata buta, telinga pekak. Walaupun tak buta dan pekak secara zahir, tapi takut-takut Allah butakan mata hatinya dan pekakkan telinga hatinya, sehingga azan berkumandang sampai tukar Tok Bilal. Sampai Tok Bilal lama pun dah tak ada, meninggal, tak datang juga masjid, padahal lalu ulang-alik sini. Itu tandanya telinga hatinya sudah dipekakkan Allah. Walaupun telinga zahir dengar, mana tak dengar, lagu dandut dengar. Betul tak? Raja lawak dengar, ngekeh-ngekeh pula. Tapi azan tak dengar, kuliah tak dengar. Dia tersempak dengan kita lepas habis kuliah. Ustaz, dia kenal. Mujur dia kenal. Dia tanya, ustaz dari mana? Kuliah tadi kat masjid. Ada kuliah ada kuliah Nampak? Tak tahu. Dia kata. Allah, jenuh. Tu. Jadi kalau cacat serentak, matanya buta, telinganya pekak, bukan mukallaf. Jadi bila bukan mukallaf, tak payahlah, tak ada buat apa-apalah, tak ada wajib atas dia. Tak payah puasa, tak payah apa sekali dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, sampai dakwah. Sampai dakwah ni maksudnya berita tentang Islam ni sampai kat telinga dia. Dia pernah dengar. Dalam bab yang keempat ni kata ulama, pada era zaman sekarang tidak boleh memberi alasan ke kita untuk mengatakan dakwah tak sampai.
Bohong, dakwah tak sampai. Sampai dalam hutan Dayak orang asli, ustaz masuk. Sahabat anak ustaz dekat Greek masuk, sampai dia kata daripada Jalan Besar kat Royal Bloom tu nak masuk ke perkampungan orang asli tu 7 jam nak masuk. Nak hantar bantuan beras apa semua. Masuk dalam tu bukan bagi beras dia, buat kuliah pula dalam tu. Maknanya ustaz kita sampai masuk dalam hutan menyampaikan dakwah Islam. Jadi kalau dalam hutan boleh sampai dakwah, dah tengah bandar takkan tak sampai dakwah. Bohong sangat tu. Mana tak ada istilah pada zaman hari ni kita nak kata tak sampai dakwah. Kalau zaman dulu-dulu mungkin ada. Tapi zaman sekarang tak ada alasan. Sekarang ustaz bukan hanya mengajar di masjid. Kadang-kadang mengajar di pejabat-pejabat pun ada. Setengah-setengah di Kuala Lumpur tu. Waktu rehat pejabat, dia panggil ustaz suruh buat tazkirah ringkas. Ada. Buat kat pejabat ada. Ada buat kat rumah sendiri pun ada. Yang famous ustaz-ustaz mengajar di rumah ni di belah-belah Kuala Lumpur, di Damansara dan sebagainya. Selalunya orang kaya-kaya sikit lah, datuk-datuk. Dia panggil ustaz buat ceramah di rumah dia. Lepas tu panggil kawan-kawan datang rumah dia. Sampai ke rumah ustaz datang mengajar. Jadi apa alasan untuk kita nak kata dakwah tak sampai kat aku? Nanti Allah akan tanya, kenapa kamu tak mengaji ni? Kalau ada orang dia nak jawab dakwah tak sampai, tak boleh diterima pakai. Terajang dek malaikat masuk dalam neraka. Ada. Sungguh ni dia kata ustaz, takkan terajang ustaz? Baca dalam ayat Quran. Allah menceritakan tentang sifat malaikat yang jaga neraka, keras dan kasar. Allah sebut dalam Quran. Maknanya apa yang dia buat bukan lembut-lembut, memang kasar sungguh. Sebab apa? Ahli neraka, ahli azab. Tak ada kesenorokan, kenikmatan walaupun sedikit. Cerita Isra' wal Mi'raj, Nabi lalu kepada semua malaikat, Nabi senyum dan bagi salam. Sehinggalah kepada satu malaikat namanya Malik. Malaikat Malik ni tugas dia apa? Penjaga pintu neraka. Bila saat Nabi bertemu dengan dia, Nabi memberi salam, dia jawab salam dalam keadaan rupanya masam. Dalam kitab sebut, mukanya masam, tak senyum langsung. Padahal Nabi, dia jawab dengan Nabi tu, tapi tak senyum. Akhirnya Nabi pun pelik. Nabi tanya malaikat Jibril, ya Jibril, awak ni malaikat ni. Tak adalah Nabi kata awak. Kita terjemahlah. Awak ni langsung tak senyum ni. Kata malaikat Jibril, memang Allah cipta dia sejak azali memang takkan senyum sampai bila-bila. Sampai kiamat dia takkan senyum. Jadi Nabi tanya kenapa takkan senyum? Kerana senyum itu nikmat, maka Allah tak akan bagi sikit nikmat pun kepada ahli neraka. Hatta senyum malaikat penjaga neraka pun ahli neraka takkan dapat. Mana kalau senyum pun tak dapat, lain lagi teruk lah. Kena terajang, kena pijak, hancur habis. Sebab itulah kita kena berusaha sungguh-sungguh di dunia ni. Buatlah sebanyak mana amal supaya dapat mengelakkan diri kita daripada dibakar di dalam api neraka Allah. InsyaAllah. Dia kata. Baik, jadi ada 4 yang kita sebut tadi ni. Bila ada 4 ni, maka dia dikira mukallaf. Bila mukallaf, macam termasuk dalam kitab ni katalah, wajib atas dia mengaji akan ilmu ini. Ilmu ini ni ilmu yang nak bicarakan sekejap gini. Dan juga ilmu yang sebelum ni kita belajar, iaitu ilmu tauhid. Senang ringkasnya saya simpulkan terus. Ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf tu ada 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. 3 ni je, bukan banyak sangat, bukan 30. 3 ni saja. Wajib atas kita belajar sebelum kita mati. Wajib belajar je, bukan wajib faham, bukan wajib alim, bukan wajib jadi tok guru, bukan wajib jadi ulama. Wajib belajar saja. Belajar macam mana ustaz? Datang masjid duduk. Nak sandar boleh, tak sandar pun boleh. Nampak? Tu ulang. Janji belajar, tu nama belajar. Pegang kitab ke tak pegang kitab, janji belajar. Belajar ni dia ada beberapa kategori. Satu namanya kategori mustami'an. Mustami'an ni golongan mendengar. Tu kebanyakan kita lah. Dia dengar. Betul ke tak ustaz ni, dia kata. Tu mustami'an. Ada di sana golongan kedua namanya muta'alliman. Muta'alliman ni dia up sikit daripada mustami'an. Dia bukan setakat mendengar, malah dia menulis, dia mencatat. Itu muta'alliman. Kalau kira fadilat, besar muta'alliman lah. Sebab dia lebih usaha dia, maka pahalanya lebih besar. Dia tulis pahala, dia baca pegang kitab pahala.
Tapi yang dengar pun pahala juga, cuma kurang sedikit fadilat pahalanya. Dah kita pilih lah. Kita nak banyak pahala ke sikit pahala. Kalau rasa-rasa amalan lain kita banyak sangat, boleh masuk syurga, tak apa. Kita buat lebih kurang dalam bentuk amalan-amalan sunat, tak apa. Tapi masalahnya kita yakin ke? Macam saya selalu tarbiyah anak-anak murid di pondok dan tahfiz. Saya kata rata-rata kita semua cita-cita nak masuk syurga. Betul tak? Mana ada orang cita-cita nak masuk neraka? Hatta mak rempit pun tak ada cita-cita nak masuk neraka, ada? Mak rempit kata cita-cita saya memang neraka jahanam, dia kata. Tak, semua orang kata nak syurga. Kaki perompak, kaki judi jawab nak masuk syurga tak? Tak ada siapa dah kata nak masuk neraka. Kalau kaki perompak, kaki judi kata nak masuk syurga, dah kaki masjid lagi-lagilah nak syurga. Betul tak? Tapi kita tanya balik diri kita masing-masing, betul aku nak ke syurga, tapi nak masuk syurga tu mesti dengan ada amalan. Jadi apakah amalan yang boleh membawa kita masuk ke dalam syurga? Amalan apa? Antaranya tu amalan akhirat lah, yakni semayang, sedekah, baca Quran, zikir. Okey. Sekarang ni kita tanya balik diri kita. Kita confident ke segala amal ibadat akhirat kita tu Allah terima dan Allah masukkan kita dalam syurga dengan sebab amal tu? Kita yakin 100% sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kita? Kita yakin ke semayang maghrib kita tadi, bukan yang bila-bila, tadi saja, yakin tak maghrib tadi semayang kita tu Allah terima seluruhnya, daripada takbiratul ihram sampai salam? Kalau soal khusyuknya, soal itu kadang-kadang banyak terabur. Jadi bayangkan macam mana, adakah Allah terima semua? Tu baru maghrib tadi dah, maghrib semalam, maghrib tahun lepas, mayang subuh, mayang lain-lain lagi. Sedekah jariah kita, yakin ke Allah terima? Kadang-kadang sedekah pergi ungkit pula, kan? Pergi ungkit, aku sedekah kan itu, cakap balik, habis, relax, tak ada apa. Jadi kadang-kadang kita yakin ke dengan amalan-amalan akhirat kita buat tu, confirm dengan amalan tu kita boleh masuk syurga? Maka kalau jawabnya, saya sendirilah secara peribadi tak yakin. Saya mengajar ni, walaupun dalam banyak-banyak kitab kata fadilat orang yang mengajar gini dapat pahala banyak-banyak gini, baca je lah boleh. Tapi kadang-kadang kita takut, kita mengajar ni pun takut pahalanya hilang. Kerana apa? Takut-takut dalam hati ada riak, menyangka diri kita lebih pandai daripada orang lain, kan? Jadi rosak. Jadi macam mana nak buat? Dan kita pun bukan buat semua amalan akhirat seharian, bukan 24 jam tu semua semayang aja, zikir aja, tak. Mesti ada kita pergi warung sembang dengan orang, mesti kita ada kait sawit ke, kan? Cari buah durian ke. Ada maksudnya sini, ada kerja-kerja dunia yang kita buat. Habis dah. Ada kerja-kerja dunia yang kita buat. Jadi macam mana nak jadikan perkara tu boleh membawa kita kepada syurga Allah? Jadikan kerja dunia kita berubah menjadi kerja akhirat. Jadikan kerja dunia kita menjadi ibadat. Macam mana nak jadi ibadat? Kita cek amalan-amalan ibadat kita, kebanyakannya semua ada niat, betul? Dalam niat kita hujung sekali sebut apa? Lillahi ta'ala. Maka jadikan kerja dunia kita lillahi ta'ala. Maka kerja dunia tak jadi dunia, tapi kerja dunia jadi akhirat. Bila kerja dunia jadi akhirat, moga-moga kita haraplah kerja dunia yang jadi akhirat tu dapat tampung amalan akhirat kita. Maka bila dapat tampung, moga-moga amalan tu cukup untuk kita nak masuk ke dalam syurga Allah. Tapi kadang-kadang kita buat kerja dunia jadi dunia, kerja akhirat pun jadi dunia. Kerja dunia memang jadi dunia dah. Dia tak peduli lah pasal Islam tak Islam, pasal Allah suka tak suka, halal haram dihantam. Kemudian kerja akhirat pun jadi dunia. Macam mana ustaz kerja akhirat jadi dunia? Sembahyangnya kerana orang, maka tak jadi ibadat akhirat, jadi ibadat dunia. Derma kerana nak tunjukkan orang yang dia dermawan, kan? Baca Quran nak tunjukkan orang bahawa dia qari, hafal Quran, baca Quran sedap dan sebagainya. Akhirnya bila hatinya bukan kerana Allah tapi kerana makhluk, maka amalan akhirat yang asalnya boleh untuk dapat pahala akhirat tapi tak jadi. Akhirnya amalan akhirat pun jadi amalan dunia.
maka kala itulah jadi apa kita nak bawa jumpa Allah esok. Walaupun kopiah 4 lapis atas kepala, bukan kopiah menjadi syarat nak masuk syurga. Tak kira lah kita jubah labuh macam mana pun, itu bukan menjadi syarat kepada nak masuk syurga. Biar pakai seluar jin pun, t-shirt nak t-shirt gambar apa, I love beruas, contoh. Nampak? Tapi amalannya ikhlas, bukan kerana makhluk, kerana Allah. Tengok-tengok dia layak masuk syurga. Sebab tu kalau orang-orang selalunya budak-budak muda datang masjid, jangan kita pandang pelekeh. Walaupun kita ni geng masjid dah, kaki masjid dah, kadang-kadang dia pakai ranggi-ranggi gitu, tapi hati dia baik. Kan? Kita pandang nak curi tabung masjid apa ni? Tuduh terus. Nampak? Silat-silat tengok kat CCTV yang curi tabung masjid akan jubah. Nak tahu bukan nak tuduh orang jubah lah, tapi nak ceritanya gitu. Jangan terus menyangka buruk kepada satu-satu orang. Kerana amalan kerohanian itu bukan duduk di mata kepala, tapi duduk di mata hati. Dia duduk di dalam. Tak ada siapa tahu. Melainkan Allah sahaja. Itu. Jadi tiap-tiap mukallaf wajib menuntut mengetahuinya. Akan dia, iaitu ilmu fiqh. Ilmu yang dimaksudkan kena wajib mengaji ni, ilmu yang kedua iaitu ilmu fiqh. Kita cerita secara ringkas, apa tu ilmu fiqh? Ilmu fiqh ialah ilmu kefahaman ibadat. Ilmu ibadat yang menceritakan tentang hal-hal ibadat daripada A sampai Z. Sama ada ibadat yang khusus, yang memang kita nampak ibadat tu betul-betul untuk kepada hal-hal akhirat, ataupun ibadat yang dalam bentuk umum, amal-amal kita seperti jual beli. Nanti dia akan cerita semua, jual beli, nikah kahwin, sehinggalah masuk kepada mengundi, termasuk dalam fiqh. Ada orang kata politik tak masuk dalam Islam. Siapa ajar? Ada. Dalam bab memilih pemimpin, yang disebut dalam kitab-kitab fiqh yang lebih luas, lebih tebal, kan? Maka termasuk soal jinayat, soal hukum, macam-macam lah. Itu semua adalah kategorinya ilmu fiqh. Yang dinamakan dia ilmu furu'. Selain orang panggil ilmu fiqh, orang panggil juga dia ilmu furu'. Furu' tu apa? Furu' tu maksud cabang. Okey, maka ulama dia buat gambaran contoh. Semua ilmu ni diibaratkan seperti pokok. Ilmu tauhid itu adalah batang pokok. Sebab tu kebanyakan pokok Allah buat batangnya satu. Mungkin ada yang batang dua, tapi yang banyaknya batang satu. Betul tak? Itu nak menunjukkan bahawa ilmu tauhid mesti satu je. Dia tidak bercambah-cambah. Satu je. Sebab tu Nabi kata umat aku akhir zaman akan berpecah kepada 73 golongan. 72 semua dalam neraka, melainkan satu. Satu tu saja, akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu saja. Lain daripada ni kita pegang, tak selamat. Sama ada jadi kafir atau sesat. Kita jangan, dia tak semua yang sesat itu kafir. Jangan tengok bila satu benda tu sesat, kita terus hukum kafir. Kadang-kadang dia sesat tapi tak kafir. Contoh macam mana? Syiah ni dia ada banyak golongan. Dalam Syiah tu sendiri ada beberapa pecahan. Syiah tu nama besar dia. Kemudian dalam Syiah tu sendiri dia ada mazhab-mazhab dia. Ada Syiah yang bertuhankan Allah dan berasulkan Muhammad. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Cuma dia menafikan bahawa Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dia kata sepatutnya Ali jadi khalifah pertama. Maka ulama jawab, Syiah jenis ini tidak kafir. Jangan terus kita hukum kafir. Syiah jenis ni tak kafir. Sebab apa tak kafir? Sebab dia masih bertuhankan Allah dan berasulkan Muhammad. Cuma dia termasuk dalam kategori sesat. Sebab apa sesat? Sebab dia tolak sahabat. Tolak sahabat tak jadi kafir. Tolak sahabat sesat. Dipanggil fasik, orang yang berdosa besar. Kan? Baik. Tapi di sana juga ada yang jenis mazhab Syiah yang dia kata sepatutnya yang jadi Nabi tu Ali. Dia kata malaikat Jibril tersalah hantar wahyu. Dia nak pergi rumah Ali, tersinggah rumah Muhammad. Tu yang Muhammad jadi Nabi. Dia kata gitu Syiah ni. Bengong punya Syiah. Dia kata begitu. Yang ni ulama sepakat kata kafir.
Bukan sakat sesat, malah kafir. Sebab apa kafir? Menidakkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kena faham. Kita nak bantai kafir terus semua orang. Orang tu sembahyang silap pun kafir terus. Jangan macam tu. Takut kafir tu balik ke kita. Orang yang menghukumkan orang beriman kafir sedangkan dia tidak kafir, maka kafir akan balik pada dia. Jadi kita kena tengok. Begitu juga Wahabi. Ada pandangan ulama kata tak kafir, ada ulama kata sekadar sesat, ada ulama kata kafir. Tengok pada sudut pemahaman dia macam mana. Kan, kalau Wahabi tu dia kata Allah ni berdasarkan ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dia kata tangan, tapi aku tak tahulah nak bicara tangan tu macam mana. Yang ni tak jadi kafir. Ini cuma mengelirukan. Tak jadi kafir. Sebab dia tak mengatakan Allah tu berjisim. Tapi kalau ada orang kata Allah tu duduk atas langit, kita pula tanya duduk macam mana? Duduk sila. Duduk macam kita duduk ni, duduk atas kursi. Duduk dia memang ada tempat duduk dia. Allah duduk macam ni. Cakap begitu sepakat ulama kata kafir. Sebab mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Tu kena faham perkara-perkara isu-isu macam ni. Kita faham bab tukar speaker dewannya. Tu ambil tahu sangat. Bukan salah ambil tahu tu, tak apa. Tapi hal agama pun kenalah ambil tahu sama. Kalau dunia kita boleh ambil berat, bab akhirat lebih lagi lah kena ambil berat, kan? Kerana apa? Sebab fitnah akhir zaman adalah fitnah dalam masalah akidah. Kalau kita tak jaga bab akidah ni, mungkin kita selamat, tapi anak cucu kita. Baru-baru ni ada seorang sahabat ustaz lah, saya anggap dia sebagai guru saya lah, Ustaz Mutasnik. Dia difitnah. Orang buat dia konon-konon dia berchatting dengan satu orang perempuan secara lucah. Padahal itu fitnah. Orang fitnah ulama zaman sekarang ni, kan? Jadi ada sahabat pondok, dia buat satu video. Dalam video tu dia tekanlah kepada kita supaya jangan memfitnah ulama, jaga ulama. Ulama ini adalah pewaris Nabi, gitu-gitu lah. Dia bagi hujah-hujah dalil gitu. Kemudian video tu viral lah. Kemudian bila video tu viral, kita tengok bahagian komen, Allah menakutkan. Komen tu dapat dibuktikan bahawa kiamat ni sangat dekat dah. Di mana komen tu budak-budak muda kita komen, dia kata apa? Zaman sekarang ulama ada lagi dia kata. Dia kata ulama ada lagi Aku tak nampak ulama, yang aku nampak ular dalam semak, dia kata. Dia hina ulama kau-kau. Bila dia hina ulama begitu, seluruh ulama dunia kena hinaan dia tu. Agak-agak jadi macam mana mati esok, kan? Agak-agak mati macam mana. Itu budak muda zaman hari ni. Dulu lara gak pok ye gak dulu, kan? Rambut panjang gak dulu, rok kapak. Tapi tak sampai nak hina tok-tok guru, hina ulama, hina tok imam pun tak berani dulu, kan? Lan ni ulama orang hina. Dah kalau ulama orang hina, tok imam kena teruk lagi. Zaman lah ni orang tak respect dah ahli agama. Dahsyat. Yang dia puja siapa? Artis Korea. Ni zaman dah terbalik. Patut yang dipuji-puja tu alim-alim ulama. Ini tak terbalik, alim ulama dicaci maki, kemudian golongan para artis yang lara-lara yang bawa kepada perkara maksiat dipuji-puji, disanjung-sanjung, kan? Sampai menangis-nangis. Untuk ulama mati tak ada siapa nak menangis. Akan dia iaitu ilmu fiqh. Yang dinamakan dia ilmu furu'. Jadi kita sebut pokok tadi, tauhid ni batang pokok satu. Kemudian daripada batang pokok itulah terkeluarnya dahan-dahan, ranting-ranting. Okey, dahan itulah dipanggil furu', cabang. Cabang itulah ilmu fiqh. Jadi asalnya cabang ni banyak. Kita kenal 4 mazhab je, tapi sebenarnya mazhab ni bukan 4 saja. Banyak sangat mazhab. Kalau ikut ilmu zaman dulu-dulu lagi, ada mazhab Saidina Umar, ada mazhab Saidina Bakar, ada mazhab Sayyidatina Aisyah, mazhab para sahabat, ada mazhab tabi'in, ada mazhab tabi'in, kan? Tapi macam pokok lah, bila pokok tu dah lama sangat, dah tua, dahan banyak luruh, tinggal 4 dahan je masih lagi bertahan di akhir zaman ni. Maka 4 dahan itulah, iaitu dahan Imam Malik,
dahan Imam Hambali, dahan Imam Syafi'i, dahan Imam Hanafi. Contohnya. Kan? 4 ni je yang bertahan lagi. 4 mazhab ni. Tapi kalau yang ni pun kita tak jaga, takut-takut 4 ni pun hilang. Hari ni dah ada dah satu kelompok dinamakan diri dia ustaz juga. Nah, dia kata kenapa kita perlu bermazhab? Kan kita kan ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad lah, ikut Syafi'i buat apa? Dia kata. Orang tak mengaji nampak macam betul juga Dia pun baca hadis, sallu kama raaitumuni usolli, sembayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembayang. Ni hadis Nabi kata, sembayanglah seperti mana melihat Nabi sembayang. Kita pergi ikut Syafi'i, ikut Nabi lah. Dia kata itu. Kita pun betul juga. Jadi bengong kita. Habis kita nak tanya balik, dah Imam Syafi'i ikut siapa? Adakah Imam Syafi'i ikut ayah pen? Imam Syafi'i ikut Nabi lah. Jadi bila kita ikut Imam Syafi'i, berarti ikut Nabi. Ni dah tolak mazhab. Ni dah ada dah kelompok tolak mazhab. Tak nak pakai mazhab. Jadi apa mazhab ni? Tak nak pakai mazhab, tak nak pakai ulama. Dia ikut akal dia sendiri. Pada ulama ni dia ada kaedah-kaedah dia. Kan? Ini pakai kepala dia sendiri. Dia rasa dia lebih bijak daripada alim ulama. Itu ilmu fiqh. Kemudian ilmu tasawuf ni pada pokok tadi ibaratnya seperti daun-daun pokok atau buah-buahan yang ada di pokok. Jadi kalau pokok tu tak ada daun dan tak ada buah, pokok tu tak ada manfaat. Betul tak? Orang nak buat teduh pun daun tak ada, dahan saja. Orang panggil pokok botak. Kan? Kita nak buat makan buah tak ada. Orang lain semua durian ada. Dia pokok durian kat 40 batang pokok tapi satu biji tak jatuh. Nampak? Bunga ada, lepas tu mati itu. Kan? Kita pun kata tak guna pokok ni. Nampak? Nama pokok durian. Apa pun tak ada, buah pun tak ada. Maka orang yang ada tauhid, ada fiqh tapi tak ada tasawuf, orang tu ibarat pokok tak berbuah tadi. Maknanya orang akan sebut tak guna orang ni. Maksud tak guna macam mana? Dia pandai ilmu tauhid, bab sifat 20 kemah, bab yakin pada Allah tu kemah. Bab fiqh, bab ibadat pandai, bab mazhab-mazhab semua dia boleh cerita, rukun sembahyang, tapi akhlak tak ada. Kutuk orang, hina orang, cakap tu menengking maki orang dan sebagainya. Maka akhlaknya tak ada. Bila akhlak tak ada, ibarat pokok yang tak ada buah, tak ada daun. Orang tak boleh tompang di bawah dia. Sebab sikapnya yang nampak jelik, perangainya buruk. Suka ajak orang berdebat dan sebagainya. Itulah. Mendabik dada seolah-olah macam dia paling pandai, orang lain semua tak erti apa. Tak boleh begitu. Dan ada golongan asatizah macam ni. Tahap ustaz dah. Tapi orang awam tengok Allah. Kita yang tengok pun Allah. Ini boleh mencemarkan image kepada ahli agama. Kenapa macam tu? Gaya dia. Itu ilmu tasawuf. Baik, jadi yang ilmu yang nak dibicarakan di sini ialah ilmu fiqh. Dia kata, iaitu ilmu furuk, yakni ilmu cabang. Artinya cabang, dia kata. Furuk tu artinya cabang. Jadi bila cabang, tak payahlah kita nak pijak banyak-banyak, betul tak? Pokok tu ada empat dahan. Bila kita panjat pokok, kita pijak 4-4 dah. Tak, paling kuat pun kita pijak 2. Begitu juga dalam masalah fiqh. Yang nak pergi pegang sampai 4 mazhab tu, kenapa? 4 mazhab sekaligus nak pegang. Buat apa? Ambil 1, 2 gitu. Tengok pada keadaan. Yang sepatutnya 1 je. Tapi kalau ada apa-apa masalah yang sempit, boleh kita bertaklid kepada mazhab yang lain untuk meringankan masalah yang kita hadapi tu. Macam tu. Baik. Jadi artinya cabang. Daripada ilmu yang pertama iaitu ilmu usul. Cabang kenapa? Cabang daripada ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama tu tauhid. Jadi fiqh ni cabang daripada tauhid. Maknanya sini, bila kita dah ada keyakinan kepada Allah, Allah lah Tuhan kita, kita sembah Allah, kita kenal sifat-sifat Allah, maka atas dasar yakin dan beriman pada Allah tu, apa pembuktian yang kamu yakin? Maka pembuktian itulah dengan kita sujud pada Allah. Kalau cakap saja tapi tidak dibuktikan, maka bukti itu dikatakan batil. Kata-kata tu batil. Contoh, satu orang dia bercinta dengan satu orang perempuan. Dia kata, saya sangat mencintai awak. Kata perempuan tu, kalau betul cinta, masuklah minang, masuklah nikahlah saya.
Tapi sampai kat 10 tahun habis PKP dah pun tak nikah juga. Patut dia biar bakal bini tu kata nikah time PKP lah, tak payah buat kenduri, dia kata. Tak nikah juga, maka tak dapat dibuktikan. Akhirnya perempuan tu habis-habis PKP nikah dengan lelaki lain. Betul lah. Sebab dia tak membuktikan cinta dia, dia hanya kata. Begitu juga kalau kita kata aku cinta pada Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Islam, tapi tak semayang, mana pembuktianmu? Tak sujud. Sujud tu sebagai bukti yang kita ni cinta Allah, yakin pada Allah, beriman pada Allah. Yakin bahawa rezeki itu di tangan Allah. Yakin tu dengan derma. Tiba derma pun takut, makna tak yakin lah. Nanti habis duit aku. Dah, duit hang siapa bagi? Allah. Tiba-tiba dia takut habis. Dan kan hang dulu masa keluar daripada perut mak pun kosong, zero. Antumul fuqara'i ilallah. Kamu semua fakir di sisi Allah. Satu habuk sen pun tak ada di tangan kita. Tiba-tiba Allah yang memberikan rezeki. Sampai akhirnya kita ada rumah, ada kereta, ada duit, ada belanja, beli makan, beli minum. Semua tu siapa bagi? Allah. Tiba-tiba bila Allah kata, wa mimma razaqnahum yunfikun. Belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan pada kamu. Kita pun angkat tangan. Duit aku nak bagi kat derma buat apa? Siapa suruh dia malas? Nampak? Jadi sombong. Padahal dia tak nampak tu semua kurniaan Allah. Jadi walaupun tadi dia kata di hati yakin rezeki Allah, tapi tak dapat dibuktikan, maka keyakinan di lidah itu batil. Jadi untuk membuktikan itulah maka dibawa datang ilmu fiqh. Maka segala amal yang kita buat ni adalah sebagai bukti yakinnya kita pada Allah dalam segala aspek kehidupan. Sama ada soal rezekinya, soal nyawanya, soal apa jua kita yakin pada Allah, maka kita laksanakan sembahyang, bayar zakat, derma, infak, pergi haji, umrah, semua itulah amal-amal kita buat tu. Dia begitu. Ilmu yang pertama iaitu ilmu usul dan ilmu tauhid. Ada dua nama, ilmu usul pun dia, ilmu tauhid pun dia. Ada pun ilmu tasawuf dan ilmu hakikah. Yang ketiga ilmu yang wajib kita ngaji, ilmu tasawuf dan ilmu hakikah. Ilmu tasawuf dan hakikah ni nanti kita akan bicara kemudian, sebab nak cerita yang ni lagi panjang. Kemudian lagi dia kata, maka iaitu daripada jumlah ilmu tauhid jua dan kesudahannya, dan iaitu lagi akan datang bahas atasnya. Kemudian dia kata untuk mendalami lagi ilmu tauhid, nanti dia akan ceritakan pada hujung-hujung kitab ni nanti. Sebab dia akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian lagi dia kata, bermula makna fiqh yang pada lughah iaitu al-fahmu, artinya faham. Fiqh tu maknanya fahmu. Fahmu tu maknanya faham. Kan? Kefahaman. Jadi kalau betul kamu faham Allah tu Tuhan kamu, maka kefahaman itu dibuktikan dengan salat, dengan sujud, dengan derma, dengan apa-apalah amal-amal ibadat yang kita buat. Itulah menunjukkan kefahaman kita. Orang yang tak boleh buat amal ibadat itulah menandai bahawa mereka ni sebenarnya tak faham. Tak faham siapa Tuhan yang disembah, tak faham apa agama yang dianut. Dia cuma taklid membabi buta. Dalam arti kata lain, ikut-ikut orang ya. Kebetulan lahir tu mak bapak Islam dah jadi Islam, tapi sebab tak faham akhirnya arak pun dia togak. Tu ada seorang peguam, betul tak? Arak togak, arak bertahan. Hina pula alim ulama. Menteri agama kita nak jadikan hari Jumaat sebagai hari jawi, ada orang hina, ada orang kritik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka ni tidak faham. Jadi kita berkata kalau mereka tak faham, kita faham. Ni kita fahamkan lah ni. Tapi dia buat kerah kepala tak nak faham. Tu dia tanggung sendiri azab Allah. Kita bukan menghukum, kita cuma memberi khabar apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Quran. Kita ceritalah Allah kata siapa buat ni kena laknat, siapa buat ni berdosa. Kita cerita dosa tu. Bukan kita tuduh dia berdosa. Kita kata kalau mu buat macam ni dengan tidak bertaubat, kamu berdosa. Kan? Dia gitu. Dia kata kalau nak puaskan hati semua ustaz, saya keluar daripada Islam. Sajak kata. Kan? Sebab dia nak kekalkan juga bahawa dirinya itu sebagai seorang perempuan, padahal dia lelaki. Kan?
Lepas tu bila ustaz-ustaz ni marah apa semua, tegur dia, dia kata untuk puaskan hati semua ustaz-ustaz, nah, saya keluar daripada Islam. Baru puas hati semua ustaz. Oh. Nampak? Cakap apa gini ni? Kan? Kita pun janganlah pula bela. Kerana dia kata dia nak keluar Islam tu pun sudah jadi berdosa besar dah. Maknanya akidah dia pun dah tercela dah. Kalau betul akidah dia elok, dia takkan cakap nak keluar Islam. Kan? Kadang-kadang ada orang dengan dia kata nak keluar Islam, kadang-kadang dah terkeluar dah. Sebab hatinya cenderung kepada kafir. Tak? Jangan buat main. Nah, ada ugut-ugut gitu. Ingat kita heran dengan ugut. Kita takkan, kita tegas dengan hukum Allah. Nah, haram tetap haram, lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Kan? Mu nak keluar Islam, itu kan bicara dia. Bicaranya hukum tetap hukum. Haram tetap haram. Jangan sebab mu nak ugut, kita longgar dalam masalah hukum. Tak boleh. Kan? Dia hukum ni ada yang tak boleh ubah, ada yang boleh ubah. Ada hukum sawabit, ada hukum mutaghayyirat. Hukum sawabit tak boleh ubah. Kan? Memang sembahyang 5 waktu 5 waktu. Subuh 2 rakaat 2 rakaat. Tak boleh ubah jadi 3, tak boleh ubah jadi 4. Tapi dalam masalah jemaah sembahyang boleh ubah. Kan? Merapatkan saf dengan merenggangkan saf, tu boleh ubah. Tu bukan sawabit, tu mutaghayyirat. Dia boleh ubah tu. Kerana merapatkan saf bukan rukun dalam sembahyang, bukan syarat sah sembahyang, tapi dia adalah sunat dalam sembahyang. Maka lebih pahala kalau rapat saf. Tapi kalau tak rapat saf, tak apa. Kalau ada masalah di situ, ada darurah di situ, ada sesuatu yang perlu diambil berat di situ. Sebab tu ada ulama-ulama yang memfatwakan begitu. Lepas tu kita kena tengok. Kan? Dia begitu. Dia ulama, dia lebih tahulah kan, dalam masalah-masalah gitu. Yang tak boleh ubah benda yang memang dah diwajibkan Allah. Contohnya takbiratul ihram wajib Allahu akbar. Kita pergi ubah alhamdulillah, tu tak boleh ubah. Kan? Benda boleh ubah lah. Benda tak boleh ubah, tak boleh ubah lah. Tukar jantinah, benda yang tak boleh ubah. Kan? Tak boleh berlonggar dalam bab tu. Ada benda yang kita boleh berlonggar, ada benda yang kita tak boleh berlonggar. Kena faham dalam masalah ilmu agama ni. Ilmu agama ni luas. Tak payah kata ilmu agama lah. Ilmu bab motor pun kita kalah dengan pomen. Betul tak? Kita tahu ni lah isi minyak lah. Tapi bila dah isi minyak tak jalan juga, kita buat sendiri. Tak, tolak bengkel, tanya pomen. Ni faham lah isi minyak dah ni. Kan? Tapi tak boleh jalan. Pomen pun cek tayar, cek apa semua, cek. Dia kata side mirror okey, dia kata. Exhaust tak cabut. Cek rupanya gear tak masuk. Memanglah tak jalan. Contohlah. Kan? Nak ceritanya, bila kita tak tahu satu benda, kita kembali kepada orang yang tahu. Sama juga dalam masalah hukum. Jangan kita pandai-pandai reka hukum. Kan? Kalau soal motor pun kita hantar ke pomen, dan soal agama hantar siapa? Ulama. Jangan kita buat hukum kita sendiri. Kalau buat hukum sendiri macam orang repair motor sendirilah. Kalau dia ada ilmu tak apa, ilmu motor tu. Dia pun pomen juga tak apa. Ini dia tak pandai apa. Kan? Dia pergi buka enjin motor. Dah buka pandai, nak pasang balik tak erti. Lain kali pasang handle kat belakang. Nak exhaust kat depan. Dah macam ni macam ni. Kan? Gitulah dalam bab agama. Jangan pandai-pandai pasang sendiri. Kita bukan orang dia. Nanti agama tu jadi tunggang terbalik. Dia gitu. Ya. Jadi itu bermula makna fiqh yang pada lughah al-fahmu, artinya faham. Kemudian kita berhenti sini, kita akan sambung dalam kurungan tu. Bermula maknanya pada istilah pula. Tadi baru kita cerita makna fiqh pada sudut lughah. Lughah tu apa dia? Lughah tu maksudnya bahasa. Makna dari segi bahasa. Dari segi bahasa ni terjemah kamus. Fiqh terjemahnya apa? Terjemahnya faham. Itu saja. Kemudian dari segi istilah ni, dari segi syarak. Apa pandangan ulama makna fiqh tu sendiri? Okey? Kemudian sebelum tu saya menjawab ada satu soalan orang tanya, kita kongsikan bersama. Soalannya dia kata, apa hukum Ustaz kalau orang jual barang tiruan seperti baju Nike, Adidas ke apa itulah. Okey, baik. Kalau dia jual tu sebiji nama dan pattern dan rupa dan semuanya sama. Okey, hukumnya haram. Kalau sama. Tapi kalau bentuk tu macam sama tapi nama lain. Contohnya Adidas, ada orang jual Asadi, nama lain. Itu tak jadi haram.
Walaupun design dia mungkin nampak sama tapi nama lain. Jadi kenapa yang tadi dia tiru tu jadi haram? Atas haram tu sebab kerana membohong, menipu. Walaupun dia tak niat membohong orang, tapi orang yang beli pasti tertipu, maka hukumnya haram di situ. Dia beli, tengok Adidas juga, padahal bukan Adidas. Dia tulis sendiri ADI, dia tulis. Nampak? Nampak macam betul. Orang membeli tertipu. Tertipu situ berdosa, hukumnya haram. Tapi kalau memang dia tulis bukan Adidas, dia tulis Adadis. Orang pun tengok, Adadis. Ni ciplak tak apalah, beli kat ciplak pun. Tak apa. Sebab bukan dia bohong, memang orang tahu dah itu bukan originalnya. Yang ni yang atas bohong. Kemudian pula ada khilaf di kalangan ulama kalau milikan itu adalah milikan kapir harbi. Di sana ada pandangan ulama kata kalaulah empunya syarikat itu adalah golongan kapir harbi, maka kita boleh ciplak jenama dia untuk menjatuhkan ekonomi dia. Contoh je lah, contoh. Adidas ni bawah syarikat mana? Contoh syarikat Israel ataupun Amerika. Dua negara ni memang kapir harbi, bunuh umat Islam di Palestin, di Syria dan sebagainya. Maka boleh, kata setengah pandangan, kata boleh untuk merosakkan ekonomi dia. Sebab kapir harbi ni bukan setakat merosakkan ekonomi boleh, bunuh dia pun boleh. Sebab kapir harbi musuh umat Islam. Dari situ ada pandangan yang kata boleh merosakkan dengan menciplak barangan dia supaya jadi rosak. Tetapi jual kepada pembeli kena bagi tahu bahawa ini ciplak. Tujuan ciplak nak jatuhkan ekonomi orang tu. Jadi orang yang beli tidak tertipu. Tapi kalau tidak memaklumkan, dikhawatiri orang yang membelinya tertipu, maka berdosa balik. Bukan berdosa pasal ciplak tadi, dosa kerana bohong orang. Gitu. Jadi senang ceritanya, nak selamat jangan ciplak. Senang cerita. Jangan ciplak, jangan cetak rompak ke, jangan ambil tiruan orang punya ke dan sebagainya itulah. Jadi ada soalan di sini? Tak ada? Tak ada? Nak balik awal? Ya, ada soalan. Dia hilang mukallaf. Masa dia normal dia mukallaf. Lepas tu tiba-tiba jadi gila. Sebab bantuan tak dapat, gila tu. Contoh. Sebab pening kepala PKP tak ada duit, gila jadi. Tapi dengan syarat ulama kata gila yang munasabah, gila yang tidak bukan dibuat-buat. Kalau gila kalah judi tak boleh. Itu tak termasuk, dia berdosa besar. Tetap dikenakan dosa walaupun jadi gila, sebab gila kalah judi. Tapi kalau gila sebab yang biasa, jatuh motor, hantuk kepala, gila terus. Contoh kan? Jadi gila yang macam tu, maka dia ni bukan lagi mukallaf. Jadi bila bukan mukallaf, tak wajib atas dia apa-apa hukum Islam ke atas dia. Semayang ke apa semua tak payah. Tapi gila yang betul-betul gila, bukan separa gila. Ada orang dia separa gila, kejap elok kejap tak. Mula elok gitu. Separa gila tak. Masa dia elok dia mukallaf, masa tak elok dia bukan mukallaf. Jadi waktu semayang dia jadi gila, asal azan jadi gila. Memang waktu tu dia tak payah semayang. Contohlah, nampak? Ada tak jadi macam tu tak? Asal semayang je gila. Ada. Ada lagi? Tak ada dah? Ada. Cari makan. Baik, soalan kita kongsi soalan. Inilah sahabat-sahabat dalam jemaah dalam masjid kita ni. Jadi orang tanya kita ngundi dia dalam pilihan raya. Lepas tu dia lompat parti ataupun tak tahu lah dia pergi mana ke apa ke, dia pergi ke lain. Jadi macam mana hukum tentang mana? Hukum orang mengundi ke hukum dia yang lari? Dua-dua. Okey, hukum orang mengundi tak ada masalah kat dia. Okey, dia hukum mengundi ni dia gini. Al-umuru bimaqasidiha. Itu kaedah fiqh. Setiap perbuatan kita mesti berdasarkan niat. Kita waktu masa kita mengundi dulu, niat kita pilih dia sebab apa? Kalau kita pilih dia sebab nak boleh projek, salah juga. Kata kita pilih dia supaya nanti dia angkat pangkat kita ataupun bagi kita kabel senang, itu pun tak kena.
Tak boleh tu. Tu salah. Yang bolehnya pilih dia kerana dia nak tegakkan Islam. Kita kenal sangat orang ni. Sebab tu nak pilih pemimpin, kita kena kenal dia siapa. Bukan main pilih je. Kan? Macam kita nak pilih anak menantu, takkan main sapu je. Sedang selipar kita nak sarung ke kaki pun kita pilih, betul tak? 14 kali sarung, tak kena. Span dia lembik. Yang ni pula keras sangat. Yang ni mudah putus. 14 kali. Sampailah kali ke-14, tokek kedai tanya, dapat tak? Malah kedai lain lah. Kawan sampai bengang. Maknanya pada slipper tu nak letak mana? Letak kat kaki. Balik rumah masuk dalam, letak atas katil lah. Tak, letak kat luar je. Walaupun benda tu letak kat luar, bawah kaki pun kita pilih betul-betul. Ini kan pula anak menantu. Mesti kita pilih betul. Anak menantu tu bukan nak jaga kita sangat pun, dia nak menantu je. Cuma dia nak jaga anak kita esok. Jadi kita pilih. Yang ni pemimpin bukan nak jaga anak kita je. Dia nak jaga kita, anak kita, keturunan kita dan semua masyarakat. Maka mana lebih pilih? Lebih penting pilih menantu atau pilih pemimpin? Pilih pemimpin. Lagi berat pilih pemimpin daripada pilih menantu. Kalau pilih menantu pun pilih betul-betul, apatah lagi pilih pemimpin. Wajib kena pilih betul-betul. Kalau menantu pun kita kena kenal siapa nak kahwin dengan anak kita. Apatah lagi pemimpin, kita kena kenal siapa yang nak memimpin kita. Kena kenal dia. Nak lantik Tok Imam pun kena kenal Tok Imam. Bacaan dia sahih ke tak? Bacaan tajwid dia betul ke tidak? Dia reti tak bab rukun? Makan main sapu dia nampak orang lalu tepi masjid, mai tak jadi Tok Imam? Nampak? Tengok-tengok bahagian tahiyat akhir dia tepuk ni. Itu Syiah. Kita kata awak main tepuk, kita pun ikut kat tepuk. Jadi Syiah satu masjid. Nak kena kenal. Maknanya nak pilih orang kat depan kena kenal. Begitu juga pilih pemimpin. Jadi masa ngundi tu kenal tak dia? Kalau kita kenal dia memang orang yang nak menegakkan Islam, maka niat kita baik, maka kita boleh pahala masa mengundi tu. Tapi kita tahu dah dia ni memang tak ada hati nak tegakkan Islam. Dia nak tegakkan kroni dia je. Dia nak tegakkan dunia dia je, ekonomi dia je. Dia nak kayakan duit raya dia je. Dia nak bagi projek je. Kan? Kita pilih juga bukan atas dasar Islam, bukan atas dasar Allah Ta'ala, maka hukumnya boleh jadi berdosa. Tengok pada keadaan. Kan? Kalau pilih orang ni boleh menjahanamkan Islam, kita pilih dia juga, maka hukumnya berdosa. Tapi kalau tak ada menjahanamkan Islam, cuma dia lebih kepada nak enjoy diri dia, hukumnya makruh. Kena tengok pada dia punya maqasid lah, tujuan dia tu. Kemudian bila kita dah pilih, katalah kita pilih ni atas dasar Islam, kita nampak dia memang nak tegakkan Islam, kita pilih lah dia. Kan, ustaz ke apa, kita tak kira lah, pilih dia. Sampai masa dia lari. Nah, bukan nak tegakkan Islam lah, lari ikut parti lain apa semua, dah lari dah tujuan, lari dah hajat asal dia, hajat asal nak tegakkan Islam. Lah kali dia tegakkan agama lain, contoh. Kan, dia pergi buat perangai tak senonoh dan sebagainya. Kita tak tanggung dosa tu. Sebab kita pilih dia atas dasar Islam tadi. Tapi kalau macam nak sebut tadi, kalau kita dah tahu dah dia ni perangai memang tak senonoh, kan, kaki karaoke lah apa semua, kaki enjoy bukan kaki masjid, kita pilih juga. Situ baru salah. Jadi bila dia jadi teruk lepas jadi pemimpin, kita kena tanggung. Sebab hang dah tahu dah dia tak betul, hang pilih juga apa? Yang ni kita tahu dah dia betul, kita pilih dia, tapi tak sangka mana nak tahu manusia ni hati berubah-ubah, tiba-tiba berubah jadi jahat. Itu kita tak tanggung dah. Sebab kita pilih dia dulu atas dasar kebaikan, dia yang jadi jahat, bukan kita boleh buat, bukan kita boleh kawal. Kan? Kemudian dia yang lari tu, hukum dia lari kena tengok. Sebab apa dia lari? Kalau atas dasar dia lari kerana nak selamatkan agama, selamatkan Islam, hukumnya wajib. Kalau dia duduk dalam pakatan ataupun kumpulan yang masih lagi dia tahu kumpulan ni akan menjahanamkan Islam, dia pun keluar daripada kumpulan tu, selamatkan diri atas dasar selamatkan Islam, wajib, boleh pahala. Dan kalau dia tak lari, berdosa. Kerana bersepakat dengan puak-puak yang menjahanamkan Islam, itu hukumnya berdosa. Walaupun kita ni orang masjid ke, untuk imam ke, tak apa ke, ustaz ke, ulama sekalipun, bersepakat dengan puak-puak kafir yang nak menjahanamkan Islam, hukumnya berdosa. Jadi lari daripada benda yang jahat itu disuruh oleh Allah. Itu syariat. Tapi kalau lari atas dasar nak dia punya kerjaya politik selamat dan sebagainya, tengok pada keadaan. Kalau atas dasar kalau atas dasar dia nak menjahanamkan Islam lebih teruk lagi, memang berdosa. Tapi kalau atas dasar dunia, hukumnya makruh. Dan dia melanggar janji, itu dosa dari sudut dia tidak tepati janji. Mana siapa-siapa pun, tak kira ahli politik, tak ahli politik, tidak tepati janji, dosa. Mat, jangan lupa esok datang rumahku, kenduri.
baik aku datang. Jawab baik aku datang, tak datang dosa. Bab janji lah nak datang. Dia dengan lafaz janji lah, dia kata janji aku datang. Dia tak datang dosa. Tapi kalau dia kata insya-Allah aku datang, tak dosa. Lepas tu ulama suruh lapik dengan insya-Allah dalam segala hal kita buat. Supaya kita terselamat daripada janji-janji yang mungkin kita tak dapat nak tepati. Sebab itulah ahli politik sepatutnya bila manifesto cakaplah insya-Allah. Insya-Allah kita hapus tol. Insya-Allah lah. Kalau jadi, tak jadi, tak jadi. Ini dah janji sungguh. Situ jadi dosa. Sebab mu dia janji dah. Contoh. Contoh je, tak kata siapa-siapa. Contoh. Ada soalan. Politik pula soalan dia. Ada? Tak ada dah? Nak balik awal dah. Dah lah makan tak ada dah. Jadi sekadar tu dulu pada kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah jika diizinkan Allah, kita dipertemukan lagi pada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada jualan produk pondok di belakang insya-Allah. Takbir.